selamatkan ekonomi negara, kata pemimpin UMNO. Dalam satu kenyataan yang secara langsung memperlekeh Menteri yang menjaga ekonomi Malaysia, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan mendesak supaya Putrajaya untuk melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan ekonomi yang dibiarkan terganggu kerana COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mohamad berkata dunia sedang melalui masa yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ekonomi global yang dianggarkan menguncup sebanyak 3.2%, penurunan paling tajam sejak kemelesetan besar pada tahun 1930-an. Menurutnya, lebih daripada 34 juta orang di seluruh dunia dianggarkan akan jatuh di bawah garis kemiskinan yang melampau. Di Asia sahaja, Bank Pembangunan Asia menganggarkan bahawa sekitar 68 juta pekerjaan akan hilang. Dan berkata di Malaysia, kadar pengangguran mencapai setinggi 9.2% dengan masyarakat B40 antara yang paling teruk. Dengan kejatuhan banyak perniagaan, Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Tentunya ini adalah masa yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Malaysia, katanya. Justru, kata Mohamad, untuk menanganinya memerlukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi memulihkan ekonomi. Kita perlu melakukan apa sahaja. Kita perlu menyelamatkan rakyat Malaysia dan memelihara kehidupan mereka. Tidak perlu kita melihat kepada jargon-jargon ekonomi untuk menutup kegusaran rakyat. Amat jelas kenyataan Mohamad itu menonjolkan ketidakyakinan beliau terhadap barisan kabinet yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan ekonomi negara ini. Apa nak dikata? Datuk Seri Azmin Ali diberi tanggungjawab sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Beliau bukanlah menteri yang cemerlang semasa mengetuai Kementerian Hal Ehwal Ekonomi semasa dalam Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Kedudukannya di dalam MITI dilihat sebagai hadiah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas jasanya menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan, bukan di atas kebijaksanaannya menguruskan ekonomi negara. Sementara itu, Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad nampaknya masih duduk di dalam gua. Belum nampak apa-apa pun idea wow yang diutarakannya kepada rakyat Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pula, seorang Ustaz PAS, Datuk Khairuddin Aman Razali, yang entah di mana beliau belajar mengenai pengurusan ladang mahupun perniagaan tani. Jelas, beliau dilantik kerana jasa PAS bersekongkol dalam kerajaan tebuk atap ini. Maka Kerajaan Pakatan Harapan dahulu lebih fokus kepada pertanian dan perdagangan antarabangsa berbanding sekarang, walaupun tidak sempurna. Cuma silapnya, Kerajaan Pakatan Harapan memberi Azmin Ali terlalu banyak kuasa ekonomi yang beliau gagal menguruskannya. Namun, Kerajaan Perikatan Nasional telah meniti laluan yang sama dengan melantik individu yang tidak layak untuk tugas berat membawa ekonomi Malaysia ke mercu kejayaan. Itu hanya sedikit contoh. Belum lagi kita melihat karenah Menteri Perkauman seperti Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Kita tidak nampak apa yang mereka buat dalam kementerian masing-masing untuk membantu merangsang ekonomi negara, kecuali membuat pelantikan kroni-kroni politik untuk mengisi jawatan-jawatan tertentu. Terima kasih Tok Mat kerana berterus terang. Tentu anda sedar, Perikatan Nasional sekarang hanya tahu mengagih-agihkan ghanimah syarikat berkaitan kerajaan GLC dan agensi kerajaan kepada ahli parlimen dan kroni-kroni yang pasti akan membawa entiti-entiti tersebut ke gaung kehancuran, sebagaimana yang berlaku kepada Lembaga Tabung Haji, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Felda Global Ventures FGV. Tok Mat, marilah sokong Pakatan Harapan untuk membetulkan kembali hala tuju negara. Itu pun jika anda benar-benar ikhlas mahu melihat ekonomi negara pulih. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.